selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Sharon. Okey, dan apa yang cikgu akan bincangkan pada hari ini adalah subtopik untuk bab 7 iaitu geometri koordinat. Okey, pada video yang pertama tentang geometri koordinat, cikgu telah membincangkan tentang pembahagian tembeling garis mengikut nisbah M kepada N. So, untuk video yang ini, cikgu akan membincangkan beberapa kes ataupun dan juga bentuk persamaan garis lurus. Bagaimana kita membentukkan garis lurus. Okey, di sini cikgu akan mulakan dengan kes pertama. Di sini kita ada 3 kes. Okey, cikgu mulakan dengan kes yang pertama. Untuk kes yang pertama, kecerunan M N1 titik X1 Y1 diberikan. Persamaan garis lurus ialah, okey, bagaimana kita bentukkan persamaan garis lurus? Y ni secara umum, okey, tolak nilai Y1. Nilai Y1 daripada koordinat di sini bersamaan dengan M kecerunan. Darab dengan X, okey, secara umum kita tulis X tolak X1, nilai X1. Okey, so ini cara untuk kita memperolehi satu persamaan garis lurus. Okey, kita lihat satu contoh di sini. Okey, bagaimana untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Okey, satu titik diberikan. Okey, ini satu titik diberikan. Dan inilah nilai kecerunannya. Okey, so di sini dan nilai M dia, kecerunannya adalah 1/4. X1 adalah 2. Y1 bernilai negatif 3. Okey, so kalau kita ikut ya yang persamaan yang diberikan di sini ya, cara dia Y secara umum tolak Y1, nilai Y1 bersamaan dengan M. M ialah 1/4 darab dengan, okey, X secara umum tolak X1. Okey, so kita permudahkan. Okey, 1/4 darab dengan X, 1/4 X. 1/4 darab dengan negatif 2. Positif darab negatif, negatif 2/4. So, Y bersamaan dengan 1/4 X tolak 2/4. Kita pemudahkan jadi 1/2 tolak 3. Okey, so di sini, okey, persamaan yang terhasil ataupun bentuk ialah 7/2. Okey, so boleh biarkan persamaan dalam bentuk seperti ini. Okey, yang penting ialah kaedahnya. Okey, yang penting ialah kaedahnya di sini. Okey, bagaimana, apakah cara yang kita guna untuk memperoleh persamaan tersebut. Okey, untuk memperolehi persamaan tersebut, itu kaedah yang ini. Okey, so ini yang penting. Okey. Okey, yang lain tu ialah mempermudahkannya. Okey, so ini step yang penting. Step pertama yang penting. Okey, seterusnya kita lihat kepada kes kedua. Okey, 2 titik, okey, X1, okey, dan X2, Y2 diberikan. So, untuk mendapatkan persamaan garis lurus, okey, apa yang pelajar buat ialah di sini ya, Y secara umum tolak nilai Y1 bahagi dengan X tolak nilai X1 bersamaan dengan Y2 tolak Y1. Ini kita masukkan nilai dia. Okey, nombor. Bahagi dengan X2 tolak X1. So, berikan perhatian. Di sini hanya 2 titik diberikan. Kecerunan tidak diberikan. Okey, so untuk mencari persamaan, okey, kita lihat contoh di sini. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 3, negatif 4 dan negatif 5, 6. Okey, so kita perhatikan di sini.
Okey, kita define dulu. Okey, apakah X1? X1 nilai dia negatif 3. Y1. Y1 nilai dia negatif 4. X2. X2 nilai dia negatif 5. Y2. Y2 nilai dia 6. So, di sini kita tulislah, okey, ikutnya. Y tolak Y1 bahagi X tolak X1. Bersamaan dengan, okey, Y2, okey, 6 tolak Y1 bahagi X2, okey, tolak X1. Okey, hasilnya Y tambah 4, X tambah 3, bersamaan 6 tambah 4, negatif 5 tambah 1. Okay. So, Y tambah 4 per X tambah 3. Okay, 10 negatif 2. Okay. Permudahkan 10 bahagi negatif 2. Okay. Kita dapat negatif 5. So, X tambah 3 ni kita bawa naik ke atas sebelah kanan ya. Bawa naik ke atas sebelah kanan. Dan didarabkan dengan negatif 5. Okey, so Y tambah 4 bersamaan negatif 5 darab X. Negatif positif, negatif darab positif, negatif. So, negatif 5X. Negatif darab positif, negatif 15. So, Y bersamaan dengan negatif 5X tolak 15 tolak 4. So, di sini hasilnya ialah Y bersamaan negatif 5X tolak 19. Okay. So, ini ialah kes kedua, di mana hanya 2 titik diberikan. Okay. Perkara paling penting ialah bagaimana kita mulakan. Okay. Bagaimana kita mulakan untuk mencari persamaan garis lurus. Okay. Ini perkara yang paling penting. Okay. Bagaimana kita mulakan. Okay. Yang lain semua ialah hanya mempermudahkan dan menyatakannya dalam bentuk kebiasaannya kita sebut persamaan ni kan, persamaan garis lurus dalam bentuk kecurunan. Okey, MX tambah. Okey. Okey, kita teruskan dengan kes ketiga. Untuk kes ketiga, okey, ialah persamaan garis lurus dalam bentuk pintasan. Okey, pintasan. Okey, pintasan X ialah A, right? Dan pintasan Y ialah B. Okey, so diberi yang persamaan garis lurus yang dibentuk dalam bentuk pintasan ialah X per A tambah Y per B bersamaan dengan 1. A pintasan X, B pintasan Y. Kita lihat contoh. Pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus MN masing-masing ialah 1/2 dan negatif 4. Okey, so di sini pintasan X kita nyatakannya A. A ialah pintasan X iaitu 1/2 dan B ialah pintasan Y negatif 4. So untuk menyatakan persamaan garis lurus MN ni dalam bentuk pintasan, kita ikut saja yang ini. Okey, X per A. X bahagi dengan A. A ialah 1/2. Tambah dengan Y bahagi B. B ialah negatif 4. Bersamaan dengan 1. Selesai. Okey, kalau dia nak persamaan dalam bentuk pintasan, okey, kita berikan jawapan yang ini supaya, okey, kenapa kita berhenti sini? Supaya kita dapat mengenal pasti, okey, apakah nilai pintasan X dan apakah nilai pintasan Y. Kalau dapat di sini kita tahu, oh ni pintasan X ni 1/2.
Di bawah ni pintasannya negatif 4. Okey, so inilah kes ketiga. Okey, di mana kita diberi hanya pintasan X dan pintasan Y. Okey, seterusnya, okey, kita lihat bentuk persamaan garis lurus. Ada 3. Okey, yang pertama, okey, persamaan dalam bentuk kecerunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana M ni ialah kecerunan, C ialah pintasan Y. Bentuk persamaan yang kedua ialah dalam bentuk arm, iaitu AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Okey, that means kita mula mesti pemboleh ubah X dahulu, diikuti oleh pemboleh ubah Y dan diikuti oleh nilai satu constant. Ini dalam bentuk arm. Okey, bentuk yang ketiga ialah persamaan dalam bentuk pintasan. X bahagi A pintasan X tambah Y bahagi B ialah pintasan Y. And sama dengan 1. Okey, so kita lihat contoh. Okey, cari persamaan garis lurus yang melalui titik-titik R24 S53. Okey, di sini kamu hanya diberikan 2 titik sahaja. Okey, so kita define dulu, right? Mana X1, Y1 dan sebagainya. So ini 2 ni X1, 4 Y1. Okey, ini X2, 3 ni Y2. Okey, seterusnya kita bentukkan persamaan ni dahulu. Okey, apakah cara yang kita guna? Y tolak Y1 bahagi X tolak X1 bersamaan dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so kita gantikan Y1 dengan 4, X1 dengan 2, okay, Y2 ialah 3, tolak Y1, dan X2 ialah 5, tolak X1. Okay, so Y tolak 4 per X tolak 2 bersamaan negatif 1, 3. Okay, so Y tolak 4, okay. X tolak 2, kita bawa naik atas ke sebelah kanan. Okay, so kita darabkan negatif 1 per 3X. Okay, negatif 1 per 3 darab X yang negatif 1 per 3X. Negatif 1 per 3 kali negatif 2. Negatif darab negatif, positif. 1 per 3 darab 2, 2 per 3. So, kita permudahkan. Negatif 1 per 3X tambah 2 per 3 tambah 4. So, di sini kita dapat Y bersamaan dengan negatif 1 per 3X. Okay, 2 per 3 tambah 4. Okay, ialah 14 per 3. Okay, dah menjawab soalan pertama iaitu persamaan dalam bentuk kecerunan. Okay, so dah menjawab. So, inilah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, seterusnya untuk bahagian B, persamaan dalam bentuk arm. Okay, kalau ini diberikan sebagai satu soalan penuh, pelajar tidak perlu untuk mengulang jalan kerja yang ini. Tidak perlu. Okey, pelajar hanya mulakan dari persamaan dalam bentuk kecerunan. Okey. Okey. So untuk menjadikan apa dalam bentuk arm menjadikan dalam bentuk arm, yang pertama sekali ialah pecahan ni kita hapuskan. Okay, bagaimana hapuskan pecahan ni ialah kita darabkan semua sebutan dengan 3 penyebut pecahan tersebut. Okey, so Y darab 3, 3Y. Negatif 1 per 3 darab 3 ialah negatif 1, X. 14 per 3 darab 3 ialah 14. Okey, bawa semua sebutan ke sebelah
kiri. Okey. Dan susun ikut, okey, urutan dia. Sepatutnya sebutan dengan X dahulu, diikuti sebutan dengan Y, dan last sekali nombor. Okey, dah siap. Okey, persamaan dalam bentuk A. Okey, yang terakhir dalam bentuk pintasan. Kalau pelajar ingat, bentuk pintasan ialah X per A tambah Y per B bersamaan 1. Okey. So di sini dia mesti 1. Sebelah kanan dia nombor. Mesti 1. So apa yang kita dapat? X tambah 3Y. 14 pindah sebelah kanan. Okey. So kita nak 1 kan? Okay, kalau nak 1, persamaan ni semua sebutan ni kita bahagi dengan 14. So X bahagi 14. Okey, 3Y per 14. Dari si 14 per 14. Okey. So X per 14 tambah, okey, di sini kalau saya tukar dia kepada pintasan Y, okey, 3 di atas. So di sini kalau turun bawah dia jadi 14 per 3. Okey, 14 per 3 bersamaan dengan 1. Okey, so ini ialah persamaan dalam bentuk pintasan. So pastikan atas ni ialah X sahaja, Y sahaja. Di bawah ini menunjukkan pintasan X, yang di bawah X ialah pintasan X, yang berada di bawah Y ialah pintasan Y. Okey, so ini ialah contoh ya. Satu yang cikgu bincangkan tadi ialah 3 kes. 3 kes dan cara bagaimana kita nak cari persamaan garis lurus. Setelah itu cikgu membincangkan bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Okey, yang cikgu telah tunjukkan contoh di sini. Okey, kita teruskan untuk bahagian terakhir untuk video ini, iaitu mencari titik persilangan. Okey, titik persilangan di antara dua garis lurus. Okey, so untuk menentukan titik persilangan ni, kita menyelesaikan persamaan serentak. Kita lihat contoh. T ialah titik persilangan antara garis lurus 3Y sama dengan negatif X tambah 8 dan Y sama dengan 2X tambah 5. Okey, so T ialah titik persilangan. Maksudnya kalau T titik persilangan bagi dua garis lurus ini, okey, maksudnya kita kena selesaikan persamaan serentak. Okey, setelah itu titik U mempunyai koordinat 42. Cari persamaan garis lurus TU. So, task pertama ataupun apa yang kita perlu buat pertama sekali ialah mencari titik T. Titik T. Okey. So, kita selesaikan persamaan serentak. 3Y bersamaan negatif X tambah 8 dan Y bersamaan 2X tambah 5. Okey, persamaan pertama, persamaan kedua. Okey, di sini cikgu akan gunakan kaedah penggantian. Okey, penggantian. Okey. Apa yang cikgu akan buat ialah gantikan Y bersamaan 2X tambah 5. So, Y ini cikgu gantikan dengan 2X tambah 5. Okey, dalam persamaan 1. Okey, so kita lihat persamaan 1, 3Y. So, Y cikgu gantikan dengan 2X tambah 5 bersamaan negatif X tambah 8. Okay, kita kembangkan 3 darab 2X ialah 6X. Dan 3 darab 5 ialah tambah 15 bersamaan negatif X tambah 8. So, di sini 6X. Negatif X bawa sini tambah X. 8 tolak 15. Okey. 6X tambah X, 7X. Negatif 7. Okey, so X ialah 7 bahagi negatif 7. So, memberikan nilai. Okey, apakah nilai dia? Okey. Nilai X bersamaan negatif 1. So, kita cari nilai Y. Apabila X sama dengan negatif 1,
Okey, X bersamaan negatif 1. Y adalah 2 negatif 1 tambah 5. Okey, so negatif 2 tambah 5. So, Y bersamaan dengan 3. Okey, so oleh itu titik T adalah negatif 1, 3. Okey, titik T ialah negatif 1, 3. So, dengan adanya nilai bagi dua titik iaitu T, okay, dan U. Okey, ada dua titik. Sekarang kita boleh bentukkan persamaan garis lurus. Okey, kita boleh bentukkan suatu persamaan garis lurus. Okey, saya tandakan, saya labelkan ni sebagai X1, Y1, X2, Y2. Okay, dan apa yang saya akan gunakan ialah Y tolak Y1 bahagi X tolak X1 bersamaan Y2. Y2 ialah 2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so di sini Y tolak 3, X tambah 1, negatif 1 dan ni 4 tambah 1. 4 tambah 1 ialah 5. So, Y tolak 3, negatif 1 per 5. Okey, X tambah 1 dibawa naik ke sebelah kanan. Kita darabkan dengan negatif 1 per 5. So, hasilnya, okey, negatif 1 per 5X tolak 1 per 5. Okay, so Y bersamaan dengan negatif 1 per 5X tolak 1 per 5 tambah 3. So, hasilnya ialah Y bersamaan negatif 1 per 5X, okay, tambah 14 per 5. So, inilah persamaan garis lurus TU. Okay, sekian sahaja video cikgu pada kali ini. Saya harap pelajar dapat memahami kaedah-kaedah asas untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Okay, ada 3 kes, ada 3 cara, dan ada 3 bentuk persamaan yang kita boleh berikan jawapan. Kalau tapi ikut kehendak soalan. Okay, kalau soalan nak persamaan itu dalam bentuk kecurangan, pastikan persamaan ini dalam bentuk kecurangan. Kalau soalan nak persamaan dalam bentuk bentuk pintasan, pastikan jawapan anda dalam bentuk pintasan. Okay, so itu saja pelajar. Saya harap video saya ini dapat membantu pelajar untuk menguasai asas membentuk persamaan garis lurus. Okay, perlu ada asas yang kukuh ini sebelum kita masuk ke subtopik garis selari dan garis serenjang. Okay, so kalau pelajar yang menonton video ini, okay, mendapati video ini berguna, okay, membawa manfaat kepada kamu semua, saya harap pelajar dapat memberikan satu tanda sokongan kepada saya dengan menekan butang subscribe dan menekan butang loceng supaya apabila cikgu upload video baru, okey, pelajar akan mendapat satu notifikasi. Okey, so itu sahaja daripada saya. Signing off, Cikgu Sharon. Bye-bye.